Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih Datuk Pengerusi. Saya ingin merujuk butiran 03-0000 pengukuhan perdagangan antarabangsa butiran 19599 Halal Industry Development Corporation HDC. Datuk Pengerusi, Malaysia is a successful dengan izin Case of Export and Investment Diversifications. Ekonomi Malaysia kita tahu pada mulanya berasaskan pertanian kepada perindustrian dan menjadikan Malaysia a vibrant economy in a short span of history dengan izin. Kita tahu negara kita mengalami kitaran lengkap transformasi ekonomi keluar daripada pertanian low productivity sectors kepada elektronik dan machine high productivity sectors. Ekonomi terbesar Malaysia adalah elektronik dan minerals dengan 3 buah destinasi ekspor yang utama yang menyumbang 46.6% kepada jumlah total ekspor dalam tahun 2022, China, USA dan Singapura. Malaysia juga, Datuk Pengerusi, adalah sebagai negara perdagangan as a trading country. Kita sentiasa terdedah kepada external exposure. USA dan China adalah destinasi perdagangan terbesar Malaysia. Ekonomi kita amat sensitif kepada sebarang perubahan kepada pertumbuhan ekonomi US dan China. Jika kita lihat nilai ekspor Malaysia ke China sebanyak 20.2% dan ke USA 13.4%. Itu sebabnya, Datuk Pengerusi, kita mesti memikirkan cara untuk memperkukuhkan perdagangan antarabangsa. Kajian World Bank menunjukkan perubahan 1 percentage point in US growth impaknya perubahan kepada GDP Malaysia sebanyak 0.2%. Kalau ada satu perubahan 1 percentage point berlaku China growth, ia akan memberi impak kepada Malaysia 0.45% Malaysia GDP growth. Persoalannya ada 4, Datuk Pengerusi. Apakah strategi pihak kerajaan untuk mengurangkan external exposure yang menghakis pertumbuhan ekonomi negara kita? Yang kedua, senaraikan destinasi ekspor baru dan pelaburan baru bagi Malaysia sejak tahun 2010 di luar negara. Ketiga, mengapakah Malaysia tidak memperolehi keuntungan sepenuhnya apabila, Datuk Pengerusi, kita ada kelebihan 1.5 trilion ringgit Malaysia, our current account surplus over the past 24 years. Keempat, bagaimana kerajaan dan kementerian melihat strategi baru perdagangan antarabangsa di negara CIS dan benua Afrika. CIS, Datuk Pengerusi, Commonwealth of Independent State seperti Armenia, Azerbaijan, Belarus, Kazakhstan, Tajikistan dan Uzbekistan. Walaupun kita ada negara perdagangan dengan Rusia, tetapi apakah dari 8 negara yang lain di bawah CIS? Di benua Afrika kita ada 54 countries, populasi 1.5 bilion, dan ini semua, Datuk Pengerusi, akan memberikan kita nilai perimbangan supaya kita tidak lagi terikat dengan US dan China, dan sudah pasti ia akan meningkatkan nilai ekspor dan pelaburan negara kita. Datuk Pengerusi, saya ambil contoh Turki. 20 tahun yang lepas dia hanya 2.1 bilion USD pada tahun 2023, dan tahun ini ia telah menjadi 22.2 bilion ekspor mereka ke benua Afrika. Dan sama juga dengan negara-negara CIS, Commonwealth of Independent States, oleh Turki telah meningkat 11.4% daripada total Turki punya nilai ekspor. Ini semua telah memberikan ruang kepada kita untuk melihat, Datuk Pengerusi, emerging opportunity for Malaysia dalam pelbagai ekspor dan pelaburan di destinasi ini. Saya juga, Datuk Pengerusi, nak lihat sebab kedua wilayah ini dan benua ini melihat Malaysia sebagai the more advanced knowledge based economy dengan izin dalam Islamic Finance dan Halal Industry Development. Pengalaman saya, Datuk Pengerusi, semasa di Kementerian Kewangan, dan saya bertemu dengan industri players semasa saya menghadiri persidangan di Sharm el-Sheikh tahun lepas. Negara-negara ini mempunyai harapan yang tinggi untuk develop Islamic Finance dan Halal Industry Ecosystem untuk membuat partnership dengan Malaysia. Bagi saya, Datuk Pengerusi, membina partnership ini amat penting bagi kita mewujudkan satu unique opportunity for the Malaysian economy dengan izin untuk meningkatkan ekspor dan investment kita dalam growing ekonomi yang saya sebutkan tadi. Dari segi kompleksiti yang disentuhkan oleh Yang Mohd Bachuk tadi, saya setuju.
kerana kita berada pada rank 28 daripada 133 countries. Semakin kompleks ekonomi kita, semakin tinggi nilai pendapatan dan ia akan membantu untuk meningkatkan ekonomi negara kita. Saya berpandangan Datuk Pengerusi perlu ada usaha yang tinggi dan keras dilakukan untuk kita explore CIS countries dan African continent. Datuk Pengerusi, Pelan NIMP 2030, saya agak tersinggung kerana kerajaan hanya memperuntukkan 200 juta ringgit daripada peruntukan 8.2 bilion yang diperlukan untuk dasar ini. Saya yakin dan percaya langkah dan lonjakan awal mesti dilakukan dengan peruntukan yang besar. Kerana apa, Datuk Pengerusi, untuk membina negara berkembang ke LCC, untuk membina menara Merdeka 118, asas kena kuat. Kalau kita ingin membina ekonomi kita yang kuat, kita mesti membuat lonjakan awal pada kadar yang tinggi. Itu sebabnya saya tak tahu bagaimana kerajaan nak buat, kerana kita tidak boleh hanya dengan peruntukan kecil untuk menukar cara pemikiran, budaya kena ubah, struktur kena ubah, metodologi bisnes juga kena berubah, pendidikan baru juga perlu. Ini semua saya harap supaya kerajaan mengambil iktibar dalam supplementary budget nanti supaya meningkatkan jumlah untuk NIMP, kerana kita semua percaya NIMP dan NETR merupakan hal tuju baru, tetapi bila peruntukan 200 juta, Datuk Pengerusi, memang ia tidak mencukupi. Akhirnya Datuk Pengerusi, saya nak minta pandangan daripada kementerian. Saya tahu kita telah memperuntukkan tabung promosi ekspor perkhidmatan 550 juta di bawah matrik. Tetapi apa yang saya lihat, Datuk Pengerusi, kita betul kita ada lebihan current account yang melibatkan import dan ekspor. Kita import dan ekspor dua perkara, perkhidmatan dan barangan. Saya tidak ada masalah, Datuk Pengerusi, dari segi barangan. Kita ada surplus. Masalah saya adalah bagaimana nilai ekspor kita berkurangan dari sektor perkhidmatan. Kerana apa? Sebagai contoh, Datuk Pengerusi, 2018 kita ekspor perkhidmatan pada kadar 7.1%. Tetapi kita import sektor perkhidmatan daripada luar 8%. Dan tahun hadapan kita menjangkakan kita dapat ekspor perkhidmatan pada kadar 6.5%. Walhal pada depan juga kita menjangkakan kita akan menerima nilai import sektor perkhidmatan pada kadar 7.8%. Datuk Pengerusi, kita ada bakat negara kita. Tenaga pakar hasil daripada peluang demokrasi pendidikan yang sedia ada telah meningkatkan nilai tambah rakyat Malaysia kita, dan saya yakin nilai ekspor perkhidmatan kita ini mesti dipertingkatkan ke tahap melebihi 10% dalam tempoh 2 tahun yang mendatang. Akhirnya, Datuk Pengerusi, saya nak tanya pada pihak kementerian berkaitan kawasan saya. Kawasan saya, Datuk Pengerusi, ada Taman Perindasan Halal Gambang Paya Besar. Saya kira dah lebih lama, lebih daripada 10 tahun, infrastruktur dah ada, cumanya pelaburan tak ada. Apakah statusnya dan apakah, kerana ramai rakyat bertanya kepada saya, kian saban tahun, apa nak jadi. Dan saya tak faham, kalau kita tidak ada pelaburan, kenapa kita buat taman perindasan ini, dan mungkin ada kaedah yang lebih ke hadapan untuk mengatasi masalah ini.